Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang dikasihi fungsi majlis, yang berusaha jawatan kuasa pengurusan pakat, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa, rahmatullah. Jadi dah 12 tahun awak duduk di Kuala ni. Ni first time masuk dewan ni. Tahu apa mimpi semalam ke mak. Jadi alhamdulillah, sebabkan Tuan Haji kita berminat gamak yang tajuk yang saya bentangkan Masjid Ridwan tempoh hari. Jadi kita dapat bertemu hari ini insya-Allah untuk sembang-sembang lah. Bukanlah saya nak ngajar tuan-tuan. Rasanya saya banding dengan tuan-tuan, saya muda lagi kot. Kan? Allahu Akbar. Tapi saya ni nampak je macam muda, tapi dah tua dah sebenarnya. Nak masuk 50 dah. Masuk 50. Sebab kalau bahasa Arab ni masuk 50 ni syekh dah. Syekh maknanya dah tua, bukan syekh makna alim. Jadi insya-Allah tajuk yang diberi pada saya tentang persahabatan ataupun persaudaraan. Tuan-tuan, tidak ada satu ajaran pun dalam dunia ini yang begitu menitik beratkan ukhuwah ataupun persaudaraan melainkan ajaran Islam. Cantiknya Islam ni tentang situ. Dia bukan hanya bercakap tentang kerohanian, keharmonian dalam maksud hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam ghaib, metafizik. Tapi bahkan Islam menitik beratkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Maka bertepatan sekali Allah Ta'ala sebut dalam Quran sana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Tapi hari ini kenapa saya sentuh topik ni tuan-tuan? Rahmat tu dah tak macam rahmat dah. Tu jadi isunya. Yang kita sembangkan Islam tu rahmat, Islam tu menitik beratkan perpaduan, Islam tu menitik beratkan persaudaraan. Tapi benda tu makin hari makin hilang. Perasaan ukhuwah itu tadi, aplikasinya, teorinya wujud. Teorinya wujud. Kan? Maknanya dalam buku, dalam kitab, dalam Quran, dalam hadis. Itu yang menyedihkan. Islam ni kita sebut pada hari itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yes. Tapi segi praktikalnya, kata orang Arabnya bil'aks. Terbalik. Orang Islam yang paling kuat bergaduh. Yang duk bom sana sini ni gimana? Yang tuan-tuan dengar lah. Yang duk bergaduh bom sana sini ni gimana? Pakistan, Afghan, Mesir, Yaman, paling tak cerdik sekali Syria. Pasal apa saya kata paling tak cerdik? Dia bom negeri sendiri. Ada orang dalam dunia pergi bom negeri sendiri ya. Tuan-tuan dekat rumah bakar rumah sendiri. Tu paling tak cerdik bangsa dunia, itulah bangsa. Tapi semua tu Islam. Jadi saya terfikir jugalah kenapa jadi macam tu. Jadi mungkin sebab itulah saya sentuh
dalam kuliah subuh saya baru ni dekat Masjid Ridwan sana, apa punca yang menyebabkan umat Islam jadi masalah. Sebelum tu kita ambil lebih kurang separuh ataupun suku penyebabkan kita ni, nak sentuh sikit apa maksud persaudaraan. Dalil tuan-tuan ma'ruf, Quran sunnah ni dalil ma'ruf. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, surah Al-Hujurat. Dia nak ceritakan bahawa kalau bergaduh, tuan-tuan, surah Hujurat ni tak panjang, berapa belas ayat je, tapi boleh katakan daripada mula sampai akhir penuh dengan hukum hakam. Maksud hukum hakam, buat dan jangan buat, penuh dengan peraturan. Menarik. Jadi kalau macam Baqarah sana 280 ayat, ada ayat hukum, ada ayat cerita Bani Israel. Hujurat ni pendek je surah, tapi sayalah, pematian saya lah, agak pelik juga satu surah macam tu. Maknanya sesuai sangat kalau kita mengaji, sebab tak panjang. Kalau ngaji Baqarah tu dengar sakit kepala lah. 280 ayat, yuk. Ngelupa nak ngabis kan. Tapi ni ayat berapa belas ayat je. Jadi mudah lah, mana kalau kita kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah di surau masjid ni, saya rasa boleh lah habis. Kalau setahun tu teruk benar tak habis lagi gitu ya. Kalau Baqarah ni, ya Allah, dah 7-8 tahun dah habis umur, tak habis lagi mau. Jadi dalam Hujurat ni banyak hukum hakam situ yang saya semua nak bincang hari ni. Mana bila berlakunya pergaduhan sama umat Islam, Tuhan suruh innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya, hanya senya. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab sikit sebanyak. Innama maknanya adatul has. Maknanya tak ada lain dah. Hanya senya orang Islam itu bersaudara. Pusing kok mana pun, mu Jawa ke, mu Arab ke, mu Banjar ke, Mendeling ke, Turki ke, Indon ke, Malaysia ke, Brunei ke, Mesir ke, Jordan ke, kamu semua bersaudara. Sebab tu saya agak memujilah orang Melayu satu sudut. Kalau nak compare dengan bangsa lain lah, dalam tempoh inilah, kan? Saya suka sebut, kita sanggup pergi hantar bantuan ke Syria. Demo sama demo bergaduh. Pasal parti lah, pasal mazhab lah, macam-macam lah. Kita yang orang Malaysia yang kita ketot ni kan, yang badan pun tak pun nak besar, angkat beras pun tak pun nak larat, yang kok-kok pun Allah, jalan pun ngempor je kan. Tahu kan ngempor? Kalau tak tahu ngempor, renti kan duk boleh. Jalan pun ngempor je, ngangkut beras, ngangkut itu, nak bagi orang Syria makan. Kita hantar ke bantuan ke Palestin. Apa yang saya sedih situ, tuan-tuan? Kita nak hantar bantuan ke Palestin tu, pertama kita ni cakap Arab pun tak erti. Baca Quran pandai. Tu Arab heran tengok orang Melayu. Aku heran tengok orang Melayu tu. Baca Quran sedap bukan main, tapi haram tak faham. Macam tuan-tuan baca Sokbo Cina, bukan main sedap bunyi, tapi haram tak faham. Tu pelik no apa. Ya, sebab tu dia ingat Melayu boleh cakap Arab. Tanya haram tak boleh. Masalah. Jadi tuan-tuan bayang, kita nak hantar ke Palestin sebab yang teruk sekarang ni di belah Gaza. Gaza maknanya belah sini, belah barat. Belah barat. Belah sana tu Ariha. Kita panggil tebing barat. Situlah ada Baitul Maqdisnya. Itu taklah aman, tapi okey sikit lah. Taklah aman pun, bergaduh juga, kena tembak juga petang saya malam. Tapi tak seteruk di Gaza ni. Sebab dalam keadaan macam tu pun, orang Palestin tu ada dua parti. Dalam keadaan kena tembak dengan Yahudi, kena bom dengan Yahudi petang saya malam pun ada dua parti. Apa ketengin menor apa itu, tak tahu nak ngabur rasa itu.
Saya kata orang Melayu huduh-huduh dulu kan. Masa kena serang di komunis tak ada 2-3 parti tak. Dia okey je ngam. Ni harap dah kena bom. Sabah tu satu zaman tu tahun bila saya tak ingat betul sudah. Dalam duk kena bom dan masa tu Yahudi relax sekejap kot. Bergaduh pula antara dua parti Islam ni. Antara Hamas dengan Fatah ni. Boleh bergaduh. Boleh bom-bom tak lagi. Mujur lah aku tak jadi komando. Kalau aku jadi komando aku tembak dua-dua aku tembak. Geram no rasa. Tengin tak terajur. Benar je kan? Awak jenuh mikir. Apa bahasa tengin sampai teratu orang Islam? Kalau orang Melayu tak faham Quran, tak apa. Bukan bahasa kita. Nema ni beranak-beranak dah faham Quran. Sebab tu saya kata pelik. Bukan pasal ilmu tak wujud. Universiti di Islam di seluruh dunia ni wujud. Mesir ada, Jordan ada, Syria ada, Masya Allah, Tabarakallah. Tempat lahirnya ulama yang bergaduh. Yaman, tempat lahirnya ulama boleh bergaduh. Pasal apa? Dia mengaji saja. Dia tak masuk ilmu tu dalam jiwa. Tu masalah. Jadi kita nak hantar bantuan ni. Ni orang Islam, orang Melayu kita yang ketuk-ketuk nak angkat beras, nak angkat tepung, nak bagi bantuan ni. Terpaksa lalu ke Mesir. Sepatutnya lalu ke Mesir. Dan sepatutnya kita boleh mendarat di Sinai. Melalui jalan darat, lebih dekat kita boleh masuk direct terus. Sebab Palestin ni ada satu jalan saja keluar, iaitu menghadap ke Rafah. Cerita ni makcik-makcik kok-kok dia jenuh kau kepala. Tak mana pula apa. Awak tahu Kota Lama, Senggang. Tu je tahu. Masalah. Buka peta kau, tengok mana Rafah. Ya? Rafah ni ialah sempadan antara Mesir dengan Palestin. Mana kalau duduk di Rafah tu nampak bendera Palestin tu sebelah tu. Macam sini ni Kota Lama, Kota kanan, Kota Lama kiri tu je rupa. Sebelah ni kata orang. Sebelah tak faham. Teruk no. Sebelah ni kata orang. Tak jauh. Maknanya kalau Mesir izinkan orang Malaysia hantar bantuan tadi ni, boleh sampai ke situ, boleh kelai je orang Palestin tu, marilah ambil. Itu je. Itu pun tak dibagi dia mah. Bukan Yahudi yang tak bagi, Mesir yang tak bagi. Negara Islam sendiri, orang Arab sendiri yang tak bagi orang Malaysia bagi makanan kepada bangsa dia sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kebenar-benar hati apa itu? Orang Parit kata tengin. Tengin ni habis lah. Habis orang Kedah kata out meter. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Kalau kau tak nak bagi bantuan pun, orang nak bagi. Nah, kan Tuhan sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat orang kafir ni, dia tak suka bagi makan pada orang miskin. Dah lah kau tak nak bagi makan, orang nak bagi pun kau sekat. Mana roh Islam ni situ? Sepaksalah kita pergi naik marmara apa nama kapal? Pergi pusing kot laut luar tu. Nak kena laut, kena menghadap Israel dulu. Dah kena tangkap kok-kok kita ni. Yang cakap Arab tak boleh cakap Yahudi lagi, tak erti. Dah kena tahan pula, hantar balik gitu je. Pelik. Sebab tu saya kalau tuan-tuan saya kalau dapat cakap dengan Arab, aku maki sekor-sekor tu Sebab tu kadang saya pergi Mekah 2 kali dah kan. Saya kata kat orang rumah aku sebenarnya bukan tak nak pergi Mekah, nak sangat tengok Kaabah, nak sangat pergi Masjid Nabi, tapi mikir kepanggil orang Arab ni. Memang tuan-tuan yang duduk Mesir tahulah, mau maki Arab dia tiap hari je.
Tak pernah satu hari pun saya naik bas yang arak tak berkelahi. Tak pernah sehari pun pergi kuliah tak tengok arak berkelahi. Hari banyak dekat atas bas berkelahi, dekat kuliah berkelahi, kat kedai berkelahi. Sebab tu heran, dulu awak selalu pergi Mesir, heran kenapa lah orang Arab tak ada bersatu? Yahudi besar itu je dalam peta dunia. So itu. Tuan-tuan, Yahudi ni dia ambil daripada bumi Palestin, atas Palestin tu apa? Lebanon. Belah sini Jordan, belah ni Syria, belah ni Turki, belah ni Mesir, belah ni Saudi. Kelilingnya negara Islam. Dia boleh duduk di tengah. Pelik bin ajaib. Sedangkan Quran Nabi sendiri sebut, salasun man kunna fihi wajadah bin halawatal iman. Kita belajar saja hadis. 3 benda Nabi kata. Kalau kita ada 3 benda ni, baru dapat kemanisan iman. Sebab tu saya selalu bila sentuh bab tasawuf, saya tak suka merepek-repek. Saya selalu sebut mana-mana kuliah saya bertasawuf. Saya tak suka bila orang sembang tasawuf ni macam benda pelik-pelik. Bila sebut tasawuf je, jalan tahayur, janggut panjang 2 kaki, serban besar sampai 4 depa, duduk dalam gua tak campur dengan orang. Itu bukan cerita bab tasawuf. Tasawuf is life. Yang kak sini ada roh nak main mengaji, ada roh nak bersedekah. Tasawuf dah tu, nak sembang apa lagi? Ada kak tanya saya, Ustaz, macam mana nak hidupkan sunnah Nabi ni? Kenapa? Demo sana tengah labun pasal naik kuda dengan manoh. Lepas tu digabung pula memanah sambil naik kuda. Saya kata, kak, jangan dibuat. Kenapa Ustaz? 2 benda awak risau. Kenapa Ustaz? Takut belakang kuda patah. Yang kedua, takut kak dengan kuda-kuda terjerombak. Dah naik duduk kat sunnah. No, belambak sunnah nak boleh hidupkan. Ni main mengaji ni sunnah lah. Kita duduk dalam rasa ukhuwah ni sunnah. Kak-kak beranak ramai tu sunnah lah tu. Mula dekat tengok orang ni. Risau nak beranak banyak. Takut nanti badan gemuk. Nah, benda yang kita buat yang kena dengan agama semua sunnah. Kak boleh senyum tu sunnah. Ya, kak boleh bagi jamuan makan orang tu sunnah. Boleh bancuh kopi pada apa nama abang haji kita sunnah. Didik anak ni elok sunnah. Ajar anak-anak adab tentang Islam tu sunnah. Tak perlu nanti kuda. Saya rasa kalau Nabi hidup zaman sekarang pun Nabi pun tak naik kuda dah. Benar cakap Sebab tu bila saya cakap orang marah. Ustaz ni semua orang tak kena. Tak betul. Kalau zaman Nabi ada hari ni, Nabi pun tak pegang panah dah saya rasa. Nabi dah pegang machine gun dah. Dah pegang meriam dah. Sebab zaman tu yang paling canggih panah. Tapi sekarang ni ada orang pakai panah bang. Muhammad Fatih buka usaha apa pakai panah. Tak, awak tanya ni, Muhammad Fatih buka usaha apa tahun 1453, dia buka pakai panah ke? Kalau pakai panah, geli je tembok tu, apa hidup? Tembok Konstantinopel tu 25 kaki. 25 kaki bang. Tebal mana? Ni, situ. Tebal dinding dia. Satu, ada 3 lapis. Agak-agak boleh masuk Muhammad Fatih dalam Konstantinopel. Melainkan pakai meriam. Meriamnya 5 depa. Kalau zaman Muhammad Fatih perang pakai meriam, agak-agak hari ni pakai panah boleh. Gunalah otak sikit. Jangan duk baca hadis tu ikut tag gitu je. Kena faham dengan realiti kehidupan. Tapi nak belajar lah, tak ada masalah.
Tapi duk highlight ke macam-macam dia pun teringin nak naik kuda awak risau benar. Kata jerombak patah riuk elok-elok boleh bancu kopi kat suami. Nanti mak janda lain tolong bancu. Susah. Kacau. Okey. Apa dia kata Nabi? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahum. Mimma siwahum. Allah dan Rasul ialah yang paling dikasihi, lebih daripada yang lain. So nak mencapai ukhuwah ni, sebelum Nabi sebut yang kedua tadi, yang ketiga dia, semua orang Islam kena letak nombor satu dia, yang paling dikasihi dalam hidupnya Allah dan Rasul, lebih pada diri dia, lebih daripada kereta, lebih daripada rumah, lebih daripada anak bini, lebih daripada semua. Yang ni yang susah bang. Sembang boleh lah. Buat slogan siapa pun boleh buat. Berkorban untuk negara. Kau korban untuk negara ke kau korbankan negara untuk kau? Tu mula lah tu kan. Tu. Sebab tu dia pun tak suka awak ngajar. Sebab awak bagi tu betul-betul kena sebiji tang kepala tu masalah. Awak ngajar di Ipoh lu 3-4 tempat bang. Sudah ni hantar surat. Minta maaf khidmat ustaz diberhentikan. Panas telinga bang. Tak tahan. Ada yang call saya pun ada. Kenapa ustaz maki-maki orang? Saya kata saya maki siapa? Dah lah ustaz marah-marah. Saya marah kat siapa? Ada sebut nama tuan ke? Tak ada. Tapi saya marah orang makan rasuah. Saya marah orang makan riba. Saya kata orang yang buat kerja jahil maksiat ni bodoh. Salah ke? Quran sebut kera pun ada. Tak lah ustaz jangan. Tak. Saya kata kat tuan ke? Tidak tu nak marah siapa? Orang tu kata saya pun makan cili dia rasa pedas. Kalau tak makan cili, saya kata tu siapa berak tu bodoh tepi jalan tu. Kita tak berak nak bersim apa? Malaikat kita yang berak tepi jalan tu. Sebab tu kita nak marah. Dia orang Melayu ni perangai tuan-tuan. Dia nak orang ngajar pun nak puji-puji dia. Orang kampung ni bagus. Ya, baik, orang seronok. Tu, so. Cuba bila kita kena sekegang, ini apa ustaz jangan kata kat orang je. Mari pula ni pula orang kata ustaz-ustaz ni kena macam satu ustaz tu lah. Bagi makan kat orang. Bagi bantuan kat orang. Itu baru ustaz. Saya kata betul. Dia kata kan Nabi macam tu bagi makan orang. Ya. Nabi pun ada bagi makan kat orang. Ada masanya. Ada masa Nabi katuk kepala orang. Itu orang tak cerita. Ada Nabi congkir biji mata orang. Tu orang tak cerita. Adalah ustaz yang kerja bagi makan kat orang. Ustaz ni bukan welfare kan. Kalau YB tu lain lah. Dia ada peruntukan kan. Ini cerita. Balik tu basic tadi. Setakat mana kita dahulukan Allah daripada lain. Macam mana saya nak bagi faham. Kenapa tu kata seronok mengajar ni. Saya baca hadis ni dah 10 kali dah. Hari ni saya dapat lain. Ni saya baca tuan-tuan. Sat-sat ni Tuhan bagi. Tu kata ilmu ni dia kena pusing baru dapat. Rupanya ayat yang pertama dengan ayat kedua tu ada kaitan. Sebab tu Nabi kata jadikan Allah dan Rasul minta maaf lebih dikasihi daripada yang lain. Semalam ni kata makan buah banyak. Konon nak diet lah tu masalah. Dia mari kata tekak lah. Tak mau kurus juga yuk. Nampaknya mana. Dah spesi besar nampak kan. Okey. Kalau tanya Ustaz Yamar daripada Mesir buat besar ni macam ni besar ni tak maunya kurus. Lagi gemuk lagi ada tu. Jadi syarat utama untuk dapat kemanisan iman tu Nabi sebut jadikan Allah dan Rasul tu paling dikasihi. Apa maksud paling kasih? Kita utamakan yang dulu. Apa benda pun nilai ikut Allah dan Rasul.
Ni yang payah. Biasa kita nak buat benda pun, kita nilai ikut perut kita dulu. Sedap jalan. Comel, jalan. Ngam, jalan. Tak tanya dulu. Quran setuju tak? Hadis setuju tak? Nak pilih menantu, ikut Quran sunnah ke ikut perut? Alakah? Alakah tak? Ada 3 orang main Minang. Ada 3 orang main Minang anak kita. Seorang piun. Tahu ke piun? Allah, bukan saya hina piun dah, nak sebut contoh. Seorang piun, naik motor je. Tanya anak Mika kerja apa? Anak teman piun je. Anak teman masak nasi, tak erti lagi. Mari yang kedua cikgu, boleh tahan lah. Naik wira, cikgu. Yang ketiga pilot. Agak-agak kau nak terima mana kau? Terus. Bagus. Itu frankly speaking. Frankly speaking. Telus. Ya. Pilot. Lantak bila dia hantu raya tak semayang subuh ke? Suruh tak semayang ke? Oi, orang tanya menantu Mika kau jumpa pilot weh. Kita tak timbang dah. Dia semayang ke tidak? Esok anak cucu aku bagus ke tidak akhlaknya? Tak. Back to basic saya sebut tadi. Itulah tasawuf. Itulah agama. Tasawuf itu ialah agama. Pendetilan agama. Penghalusan agama. Walaupun tak salah. Salah ke pilih menantu? Tak. Salah ke pakai baju ini? Tak. Tapi sesuai ke tidak ikut agama? Cantik ke tidak kalau kita buat apa itu? Mana lebih baik? So tasawuf ni yang lebih baik. Semayang seorang rumah seorang boleh. Semayang apa nama pakai plekat dengan baju perak je boleh. Semayang pakai kain plekat gulung atas je sah. Tapi cantik tak? Tak cantik. Ambil baju Fatihah, ambil serban berminyak wangi. Tasawuf lah tu. Tasawuf lah tu. Siap lagi semayang qabliyah, betul ba'diyah, jemaah pula. Tasawuf lah tu. Betul ambil tasbih pula wirid. Tasawuf lah tu. Kau ingat tasawuf ni apa? Duduk atas gunung cerai? Ni awak geram lama dah ni nak sebut ni. Selagi tak duduk atas gunung jerai, tak pergi padang Tok Syekh, tu belum tasawuf lagi lah. Selagi janggut tak sampai ke 2 depa, tu bukan tasawuf lagi lah. Kalau Mika berduduk atas apa nama kubur Tok Syekh 14 tahun pun, tapi perut penuh dunia lagi, itu bukan tasawuf. Tasawuf ialah membuang dunia dari hatinya supaya masuk cinta Allah dan Rasul dalam hati. Ni hadis pertama yang Nabi sebut. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Ni yang tasawuf dalam hati. Buang cinta. Sebab tu kurangkan makan, kurangkan bercakap, zuhud dalam dunia. Itu tujuan dia. Untuk apa? Buang cinta dunia daripada hati kita. Supaya apa? Supaya masuk cinta Allah dalam hati kita. Syarat utama nak dapat halawatul iman, kemanusiaan iman. Yang kedua, alla yuhibba yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak akan kasih pada sesiapa juga melainkan kerana Allah Ta'ala. So, apa related dengan pertama yang kedua dia? Apa kaitan pertama yang kedua? Macam ni lah. Abang Haji main bola lagi, Abang Haji? Tak larat dah. Mudah ngempo yuk. Jangan dengan buat main. Awak pun tak lalu dah. Dia mau ajak Ustaz main futsal. Aku mau main dah. Ustaz kan atlet dulu. Satu waktu ketika dahulu. Badminton boleh lagi lah, insyaAllah. Tapi gitu-gitulah. Gitu-gitulah. Tapi menang lagi. Itu masalah dah. Kan? Boleh lah kan. Awak kata awak rasa dah main seluruh dah, tapi bini awak tengok awak main, ya Allah, dia kata dah macam umur 18, kata.
Tak seluruh diri. Tu kan balik kan jenuh kan. Kereta balik rumah tu salah. Main bola. Main bola ni kita jadi goalkeeper, jadi fullback, jadi forward, midfielder. Ada 11 orang satu tim. Gol berapa? Yang kita nak skor sebiji. Bola boleh pakai. Kalau macam kita sini tak, bukan pakat bangunan ni, bukan. Kalau kita main bola sayung ni tak perasan. Ni international punya. MU, Liverpool, Salah tu orang Mesir, yang Nunu orang England, yang ni orang Jepun, ni orang, boleh satu tim tu boleh pakat. Yang best tu kita duk sibuk nama dia Salah. Salah pun Salah. Bukan Salah kita eja Salah. Dia bahasa Arab dia Salah. Sad lam alif ha. Kan? Ada sampai sepupu-sepupu aku tanya apa eja. Bukan Salah, kita yang baca Salah. Orang Ayah betul orang Malaysia ni, Melayu. Dia nak ikutkan bahasa Melayu dia juga. Jadi walaupun bagai-bagai etnik, bagai bangsa, boleh duduk main satu tim. Boleh pakat tu. Cuba bayangkan midfielder dengki dekat striker. Asyik engkau je skor. Boring aku pula nak skor. Tu okey lagi. Keeper pula dengki. Keeper pun nak skor juga. Bala. Sebab dalam putusan ni siapa skor? Kan? Pada midfield dengan fullback ni duk tahan attacking orang sampai 7-8 kali orang nak skor tak boleh. Tak sebut pun. Goalkeeper berjaya menyelamatkan. Ada dalam result bola. Ada tulis goalkeeper berjaya menyelamatkan 20 cubaan. Ada? Tak ada. Yang ada sebut itu striker nak skor berapa, percubaan tepat berapa, percubaan serong berapa, gol berapa, semua striker. Tak adil. It's not fair. Just not fair. Sebab keeper dengki. Orang hajar tu, aku penat nak mampu tahan bola, striker juga dapat nama. Aku lepaslah bola kan. Sila. Skor. Mari. Ada buat apa itu? Tak ada. Pasal apa? Sebab rasa satu tim. Kenapa rasa satu tim? Sebab matlamat dia sama, nak skor sana. Habis, kenapa dikaitkan ukhuwah tadi dengan cinta pada Allah dan Rasul? Kalau semua kita cintakan benda yang sama, bermatlamatkan yang sama, matlamat kita hanya Allah dan Rasul, kita lupa kita etnik mana. Kita lupa kita kerja apa. Tadi midfield dia tak sedar dia midfield. Dia lupa dia keeper. Dia penting dia Liverpool. I am Manchester United. Yang penting aku nak menang. Tim aku menang. So dia lupa penat tu tadi. Dia lupa orang tak kenang jasa dia sebagainya. Kenapa dalam bola kita boleh buat? Saya suka sebut kalau orang Melayu ni bak kenuri. Oi, minta maaf lah. Orang Melayu kalau bak kenuri ni kan, PKP pun kenuri juga. Awak cerita orang kampung ni, ya, yang buat resik. Kau pernah buat resik tak? Tak pernah buat. Teruk no. Awak sejak kahwin orang gerik ni baru reti buat resik. Awak dah tengok datang apa resik ni, macam mana rupa. Hari ni ustaz dia kata awak nak ajar. Dia bukanlah cakap kuala, dia memang orang gerik. Tak tu. Allah gerik. Cakapkan ni. Mampu aku mula sampai ke gerik jenuh faham. Ni apa benda dah pok ni rasa pelik benar cakap ni. Awak lah bantai cakap kuala je, pak mentu pula awak tak faham. Apa mereka cakap pula. Belajar. Yang buat resik, yang potong daging, potong bawang. Masa tu ada bincang tak parti mana? Mula lah kan. Ada bincang, mereka parti lain. Sana. Mereka parti lain. Duduk belah no? Ada? Tak ada. Boleh duduk potong bawang sekali. Siap membawang lagi kan? Sambil potong bawang, siap membawang lagi. Ya, potong sayur. Yang buat resik, yang potong lagi. Elok je duduk.
apa? Nak kenduri sama. Nak boleh makan daging sedap. Siapa nak makan gulai daging sedap, pergi Gerik. Gerik pun bukan semua tempat. Sebab awak pernah pergi 2-3 tempat, tak sedap gulai dia. Sedap kok gulai dia. Daging fresh, pukul 7, sembelih pukul 11 siap. Dia pun punya kerjasama tu. Awak tanya Pak Mentua, bila sembelih lembu? Pagi ni, pagi esok pukul sembelih. Pukul 7 sembelih, pukul 11 dah naik atas kuali. Punya cekap, punya ukhuwah. Tapi kenapa benda itu tak boleh bawa ke tempat lain? Tak boleh bawa dalam ekonomi, tak boleh bawa dalam sosial, tak boleh bawa dalam politik. Why? Kita hanya terhenti dekat tu je. Semain jemaah. Ni pasal PKP ni, tu yang ada jarak-jarak sikit. Sampai mengaji pun ada jarak kan. Kalau time tak PKP tu ada jarak semayang. Tak ada. Ada. Ni parti ni belah ni. Parti ni belah ni. Banjar tepi ni. Jawa sana. Ada? Ada ke? Tak ada. Elok sebab cuma bila ada orang suruh lain lah. Dia ada letak lah sejadah. Tu lain lah cerita. Nak masalahnya? Satu soft elok. Semua yang Islam ajar, didik dari segi praktikal, dari segi Quran, hadis, semuanya mengajarkan Apa yang menyebabkan ada ukhuwah tadi? Bila matlamat kita sama. Tujuan kita Allah dan Rasul. Apa kita hidup? Nak tegakkan agama. Nak supaya Islam didaulatkan. Nak supaya Islam dipraktikkan, dibumikan. Bukan hanya duduk dalam Quran. Bukan hanya duduk dalam hadis. Cerita bab Quran hadis ni, Maulana, Tok Guru ramai. Tapi orang Islam masih apa itu. Yang minum ketum, orang Islam. Yang curi duit tabung haji, orang Islam. Ada ya ahlul curi tabung haji. Tak. Bank Islam pun lebuh. Bank Islam pun lebuh. Takkanlah ya ahlul jaga bank Islam. Itu masalah. Sedangkan nak kita lah, kalau apa-apa bayar-bayar kita dekat nak pergi buat loan, personal loan lah banknya, Rabbana. Dia nak selit gaji, nak surat majikan. Baru dia buat refinance rumah. 3 bulan baru siap. Yuk. Tendang sana, tendang sini. Mari pula takaful buat cek darah. Tengok darah tinggi ada ke tak ada. Dia tengok buat gemuk kan. Tengok cek darah tinggi tak ada. Pelik dia kata. Cek lagi sekali. Cek lagi sekali pula. Dah, tak puas hati. Nak suruh awak sakit juga. La ilaha illallah. Pelik benar orang takaful ni. Apa benda tak puas hati tak tahu. Punya lama nak buat urusan. Macam tu punya prosedur pun boleh hilang 700 juta. Pelik bin ajaib. Sebab tu Quran kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Matlamat kita mencapai bir, kebajikan. Wat taqwa, takut pada Allah Ta'ala. So kita boleh bersatu. Jangan sebaliknya kata Allah Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Minta maaf tuan-tuan mungkin dah pencin kerja pejabat, tapi saya bawa nostalgia baliklah kerja pejabat. Tuan-tuan tahu nak lulus satu cek, nak keluar satu cek, kata tuan-tuan claim mileage lah, pergi Kuala Lumpur dengan tol dengan apa, hantar surat claim Kani Kewangan cek. Okey ustaz, ni tak betul ni jarak ni tak betul. Okey. Repair buat lain pula hantar. Ada kadang sebulan baru tahu tak betul, hantar balik. Repair pula kan. Kani pun cek, okey ustaz. Baru hantar ke accountant cek lagi sekali, tengok duit ada tak ada. Okey. Sign pula. Hantar ke bos. Baru bos okey approve. 3 orang sign kok. Borang tu belum cek lagi. Cek tak keluar lagi. Lagi pula baru pula Kadi kawan keluar cek lagi sini pula betul ke mana. Okey. Sebulan. Paling cepat 2 minggu.
Macam mana boleh tipu? Melainkan ta'awun. Daripada qani sampai accountant sampai bos penyangok. Tu Tuhan kata. Aku suruh kamu tolong menolong benda baik. Bab ni untuk bantu anak yatim, silakan. Ni nak bagi orang ni sejak PKP ni banyak orang-orang Kota Lama ni susah buat projek macam mana kita nak tingkat ekonomi pun. Bagus. Ini kalau ikut prosedur ke, bukan senang nak keluar satu cek. Melainkan ta'awun juga. Kerjasama juga. Daripada pion, saya sebut tadi, qani, accountant, bos, semua cohab. Cuma, biasalah, tuan penasihat 20% lah. Ramli buat tu betul lah tu bang. Benar dah Ramli buat. Jadi, perasaan ukhuwah ni akan timbul bila mari tujuan utama kita. So, kita kasih pada saudara kita pasal apa? Pasal tujuan sama. Masing-masing nak membina ilmu. Masing-masing nak bina perpaduan. Masing-masing nak mematlamatkan survival, solidariti umat Islam. Kita nak hantar bantuan. Kita nak ni bantuan banjir ni kita nak bagi. So, kita lupa dah dia tu orang Senggang ke, orang Temung ke, ni Jawa. Dah tak? Pasal matlamat kita sama. Dan benda tu akan datang dalam diri kita. Kita tak ada rasa pun aku ni pensyarah ke, aku ni profesor, dah tak? Kalau kita satu pejabat, mentang-mentang kita ada 3 paku, minta malah ada polis pencen ni. Jangan marah lah. Contoh. Kita 3 paku, okey lah ya, baru 3 calit. Kawan baru masuk kosong. Macam tu tengok. Baru masuk. Jangan. Dua elok sikit. Amboi. Cara cakap pun. Pasal apa? Kita orang lama. Kawan tu baru masuk. Freshie. Ustaz freshie ni kena bully dulu. Baru dia hormat kita. Kena tak boleh buat lebih kurang. Kalau kita buat lebih kurang ni boleh berpijak pada kita pula dah. Peribahasa Melayu pada sebut, ular menyusul akor takkan hilang bisanya. Engkau bercara belagak dengan pion, buat apa? Dalam pejabat orang hormatlah kita kat luar. Tu orang hajar tu, ustaz tu nama je ustaz tu, orang hajar. Tu dapat kan? Buat apa kita nak orang takut kita tapi orang tak hormat dengan hati? Orang terpaksa tabik pasal calik kita, pasal pangkat kita, bukan pasal orang hormat, pasal akhlak kita. Ubahlah benda tu. Dan bukan dengan sebab calit, bukan sebab paku, bukan sebab keturunan, bukan sebab PhD kita, sebab kita tu lain daripada orang lain. Tak. Innamal mu'minuna ikhwatan. Fa aslihu baina akhawaykum. Bila kita ada rasa ukhuwah tadi kak, hilang perjawatan kita, hilang keetnikan kita, hilang darjat kita pada kira datuk ke Tan Sri ke, pulang. Sebab apa? Sebab kita bermatlamatkan sama. Satu. Saya minta tadi suku dah sejam dah sembang batu. Saya ambil klaus yang kedua. Kalau begitulah masuk ukhuwah, habis kenapa kita bergaduh? Saya ambil masa sikit. Kenapa orang Islam boleh bergaduh? Saya teringat satu hadis. Saya tak ingat perang mana. Ada kata perang Tabuk. Saya baca baru ni bukan perang Tabuk, ada perang lain. Sahabat Nabi balik daripada perang, ada rampasan kan? Rampasan perang. Seronok lah. Seronok. Menang dapat rampasan perang kan seronok. Munasabah tak seronok. Kenapa balik masam ni? Menang bola. Ada. Menang muka masam? Ada. Tak ada. Semua orang seronok. Kalau kalah, you. Sebab tu tak payah tanya, tengok muka tahu. Menang ke kalah? Tengok muka tahu. Tak payah tanya. Kan? Sahabat seronok lah. Kan? Menang perang. Nabi tengok. Tu hebatnya Rasulullah SAW. Dia bukan setakat join. Okey, seronok. Jom kita minum teh. Tak. Bukan begitu cara Nabi.
Nabi bagi spontan saja. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, bukan aku takut kefakiran menimpa kamu. Aku tak takut pun kamu fakir. Sebab insya-Allah orang Islam tak fakir. Kalau usaha lah, kalau bangkit pukul 11. Nori HP. Getah pun susu dah habis. Alasan PKP. PKP tak ada kena pokok getah. Cikgu mungkin lah nak ngadak anak murid macam awak online dah 9 bulan mak. Ya Allah, retor kan nak komputer je. Ni gayat nak masuk kelas macam ni. Lama tak masuk kelas tu. Dah 9 bulan ngadak komputer je. Tak ada budak hidup tak tahu. Jenuh jerit, weh ada ke koma? Ada. Bunyi. Dah macam orang gila cakap seorang. Bayar ngajar mantik, ngajar pakai binatang tu kan. Apa dia faham dia pun tak tahu. Kan? Aku tak takut kefakiran. Mana insya-Allah ada rezeki. Tapi aku takut, kata Nabi, an tubsata alaikumul ard. Tuhan buka bumi kepada kamu. Masuk buka bumi, Tuhan buka kekayaan. Kama busitat ala man kana qablakum. Seperti mana dibuka pada umat sebelum kamu. Fatunafisuha kama tanafasuha. Kamu akan rebut dunia macam mana umat dulu rebut dunia. Pernah dengar cerita 3 penyangak? Dah dengar kot nak? 3 penyangak merompak. Dah merompak, rehat sekejap. Dulu bukan ada hotel, lepak dalam gua lah. Rompak. Lepas merompak, katalah bawa 3 juta. Kan? Bawa 3 juta, katalah 3 juta. Bawa 3,000 sikit penuh, tak seronok sembang. Bawa 3 juta. Bawa guni. 3 orang, seorang 1 guni. Lepak dalam gua. Lepak-lepak lapar. Cacil luat. Wan tu sum. Oh sum. Mika pergi beli barang. Beli barang makan. Sementara seorang ni pergi beli barang makan, 2 orang ni pakat. Yop. Bukanlah cakap perak pula kan cerita. Kalau 3 juta ni kita bagi 2 lagi banyak. Kalau bagi 3 1 juta. Kalau bagi 2 1.5 juta. Ui, betul. Lagi banyak. Itu kita katuk seorang tu. Dia balik pada bawa auto channel sekarang, kita pelupuh bagi mampu. Nah, betul? Setuju? Setuju. Elok je kawan tu mari, masuk-masuk dalam gua, pelupuh mampu seorang. Seronok, boleh kongsi. Betul dia pun balun apa yang dia bawa. Balun-balun, rupanya member dapur racun dalam tu lah. Pasal apa? Sementara nak beli auto channel tu dia fikir, aku 3 orang kongsi 1 juta. Dapat 1 juta. Kalau aku bunuh 5 ekor, aku dapat seorang 3 juta. Sudah ya? 3 haub. Tu salah. Apa dapat? Saya lah pengalaman kau. Adalah ni kawan-kawan lah, kawan-kawan. Masa dia susah dia cerita, yalah saya ni jadi ustaz kan, tempat mengadu nasib. Kan? Tak tahulah apa seronok muka aku ni macam muka welfare kot, tak tahulah. Macam muka minta nasihat. Tak tahulah macam-macam lah. Yang bini lari, laki lari pun ada, laki bini lari pun ada. Bala betul jadi ustaz no. Dia tunjuk awak duit gaji. Ustaz ni tinggal gaji awak bulan ni. Berapa? Ada dah 100 lebih. Jadilah Yong buat bak jimat. Masa tu susah. Hidup dia susah lah. Tapi adalah anak 2-3 orang. Boleh lah. Bahagialah hidup. Boleh lah. Pada awak rasanya okey lah. Cuma duit tak pernah ada. Dia pun buat usaha bisnes. Pakat laki bini buat bisnes. Alhamdulillah. Income pun dia kata, Ustaz sekarang income saya sebulan berbelah ribu. Alhamdulillah. Bagus. Tak lama kak. Tak setahun kot. Tak dalam setahun kot cerai. Hari tu masa duit tak banyak,
elok je hidup lagi bini. Bila duit banyak, cerai. Pasal apa? Tak berhati. Laki kata bini duit aku, bini kata ni model aku, sudah bercerai laki bini. Masa duit ada 100 lebih je sebulan, tu elok je hidup. Why? Kita duk ingat kau duit banyak seronok. Reta banyak bahagia. Sebab tu awak cakap ke bini awak tu kan. Adalah awak kat rumah tu adalah kereta elok sikit, kereta buruk awak pakai tu, yang 10 kilo tu, motor cabuk satu. Bini nak kata, bang, tukarlah motor elok sikit kan. LC ke kan mana. Saya kata ada duit, bukan tak ada. Boleh je, tapi kalau beli motor elok, mika panjang lagi langkah. Kalau motor cabuk tu, mika pusing candannya, habis sangat turun pekan, naik balik, malu nak pergi jauh. Kalau beli motor elok, mika panjang lagi langkah. Sekali orang ngorak kan macam mana? Contoh saja je, awak tambah tu. Awak kata, kalau motor buruk, parking depan rumah, kucing duduk atas ni, kita tak marah. Orang tengok pun motor buruk, nak curi pun tak sanggup. Cuba motor baru. Parking depan rumah. Baru beli semalam, 7-8 ribu sebiji. Berketik je bunyi. Macam. Tak tidur lena, yuk. Risau orang sapu. Betul? Selama ni motor buruk ada parking depan elok je tidur lena. Apa hidup? Siapa pun tak nak curi. Itulah dunia. Masa tak ada, kita nak. Masa dapat, risau hilang. Sebab kan risau hilang, tak nak kongsi. Itulah yang kita boleh bergaduh adik-beradik, boleh bergaduh kawan sepejabat. Pengalaman saya. Masa pejabat kecil, tak ada banyak income, elok je. Tak ada. Bila pejabat dah besar, dengar duit juta. Macam? Katalah sini, okey, sekarang ni tak ada apa-apa lah. Tiba-tiba keluar tender 20 juta. Siapa dia kalangan orang pakat ni yang boleh buat tender, kita terima tender 20 juta. Macam mana elok je boleh main dam sekali, boleh baca nahu sekali. Elok je apa hidup. Sekali pergi mengaji sekarang, elok je boleh main dam. Tiba-tiba keluar tu tender, kita khas untuk orang pakat je. Siapa dapat 20 juta. Macam Masa tu lah keluar. Ni parti lain ni parti lain. Ni mazhab lain, ni Syiah ni. Tu Wahabi. Tu geng-geng tak semayang tu subuh berlebuh. Tadi sebelum ni elok je. 10 tahun duduk pejabat, elok je. Ngam je. Tak ada sebut parti ke, geng ke, elok je, main dam elok je sama-sama. Bukanlah miskin, tak apa nak berada, tu je kan. Tapi bila tiba-tiba mari peluang selonggok dunia Tuhan bagi, orang berebut itulah menyebabkan bergaduh. Bila bergaduh, pecah belah. Bila pecah belah, umat Islam jadilah lemah. Sejarahnya gitu. Islam ni boleh bertahan sampai Zina Osman. Zaman Abu Bakar, cantik. Zaman Umar, cantik. Osman dah pecah dua. Osman mentah 12 tahun. 6 tahun okey, 6 tahun dah mula kacau bilau. Zaman Ali naik kena kelang kabut. Itu yang jadi cerita tu. Orang tanya Ali. Orang main jumpa sana Ali. Dia pun panggil Ali je kan. Orang hajar panggil Ali. Nak tanya sikit, apa dia? Kenapa zaman kau teruk? Orang hajar soalan kan. Pada dengan orang pun. Kenapa zaman kau dah teruk? Tak macam zaman Abu Bakar? Tak macam zaman Umar? Kenapa zaman kau teruk dah? Ali orang cerdik. Selamba dia jawab. Zaman Abu Bakar, Umar. Pasal apa elok? Sebab pemimpin dia macam Abu Bakar. Pemimpin dia macam Umar. Pengikut dia macam aku. Follower dia macam aku. Sebab tu okey. Zaman aku ni, pemimpin ni aku, follower dia engkau. Benok macam kau. Sebab tu lingkup. Ambil. Bos biji dia Ali apa itu. Ambil. Zaman Ali dah mula kacau bilau dah. Dah mula timbul dah parti-parti. Khawarij tu parti lah. Gang.
Kita sebut parti ni parti politik je. Itu masalah. Dah mula timbul Khawarij, dah pun nama Syiah, ada geng penyokong Muawiyah, penyokong, dia dah mula kacau. Untuk menguatkan geng-geng tu, maka lahirlah pahaman Syiah, pahaman pahaman Khawarij, mengkapi ke sana. Ni punca. Dan benda tu kembali semula hari ni. Dah lah hari ni kita dah pecah belah dah dengan pasal partinya. Dengan ada pula banjur buat game banjur dia. Jawa ada buat? Tak ada. Tak, kita di Malaysia, sebab tu saya puji orang Melayu ni, dia tak ada sangat dah. Begitulah kita semua Melayu kita ni macam-campur dah. Awak ni tak tahu nak kata apa, Bugis pun ada. Belah tok apa nama tok belah ayah ni Jawa campur Bugis. Belah pak pula tu dah campur Bangla pun ada. Tu tengok pun nak kata Bangla tak Bangla kan. Ada. Macam-macam campur. Itu yang awak pergi Tanah Harap. Kau ni bukan Melayu ni kata. Aku tengok macam Bangla. Orang hajurnya Arab kata. Campur-campur. Anak murid saya, dia pergi belajar di Indonesia, dia kata. Di Indonesia ni Ustaz. Dia Sumatera ni, dia duduk di Riau. Riau ni majoriti Melayu. Dia sana maksud Melayu tu ialah satu etnik kecil. Melayu Riau. Jadi orang Minang sama kita faham. Minang pun Melayu juga. Dia Minang ni datang duduk Riau dia. Tapi Minang bila duduk Riau dia conquer. Dia kira dia Minang dia. Saya kata macam tu rupanya orang. Sebab tu Indonesia main Malaysia pun geli. Indon main duduk di Malaysia geli. Pasal apa? Tak ngam. Ni Jawa, ni Banjar, ni Bugis, tak ngam. La ilaha illallah. Kita hilang dah. Siapa sedar di Bugis? Katakan tak sedar. Kita dah buang dah keetnikan kita tu. Yang penting kita Melayu Islam. The most important thing Islam. And we should proud to be Malay. Yes. Saya selalu cakap, saya bangga jadi Melayu. Walaupun campur Bangla sikit lah. Pasal apa saya kata bangga jadi Melayu? Ni tuan-tuan kena faham ni satu benda. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mudah terima Islam macam Melayu. Yes, tu kena pandang. Tuan-tuan bayangkan Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Berapa ramai masuk Islam? Lebih kurang 100 orang. Lebih kurang 100 orang. Yang masuk Islam, yang kata muhajirin tu, yang ikut Nabi hijrah ke Madinah, lebih kurang 100 orang je. Nabi dakwah di Madinah. Capur semua 23 tahun. Lebih kurang 10,000 je. Lepas Nabi buka Fatu Makkah, barulah berduyun. Tu kata Iza jana sallallahu fathat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi kita kan, orang Melayu, khususnya Perak, Kedah yes awal Islam. Perak agak lambat sebenarnya. Agak lambat. Kita dikatakan Islam bersama Melaka. Bersama Melaka. Ya. Bila Parameswara buka Melaka, sampai ada Empire Melaka sebagainya, mari pedagang-pedagang daripada Yaman, daripada Gujarat berniaga di Melaka. Dia pun tengok, orang Melayu tengok, ini Bangla, ini Arab, boleh semayang sekali. Pelik. Report kat raja Parameswara. Parameswara apa panggil? Kamu ni orang mana? Ni Arab, ni okey. Agama apa? Islam. Islam ni apa dia? Tak lama. Tak sampai setahun pun. Labun tu. Dah 2-3 kali labun, tertarik hati Parameswara, masuk Islam, megat Iskandar Shah. Sudahnya, satu empire daripada Seketing Kera sampai ke Bengkahulu. Islam. Tak payah perang, tak payah katuk kepala. Mudah. Arab minum katuk kepala, haram, tak masuk Islam. Yahudi lagi celaka, langsung tak Islam.
Sampai Tuhan kata warfa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwah. Sampai Jibril angkat bukit Uhud, bukit Tur Sina, nampuk kepala, baru terima Taurat. La ilaha illallah. Punya teruk. Kita tak payah. Ada Nabi sampai tanah Melayu? Koklah Ustaz, koklah sejarah Nabi sampai tanah Melayu ke? Ada? Koklah sahabat Umar ke? Koklah sahabat kecil-kecil? Koklah tabi'in? Koklah apa nama Qatadah ke, Mujahid, bukan Mujahid tu kan, sampai ke tanah, tak ada. Tak ada. Kok lah Imam Syafi'i sampai? Pak PI ada. Imam Syafi'i tak ada. Awak itu pergi Bayatul, Abu Hanifah tulis situ. Udah gelak dalam perut. Ada Abu Hanifah kat Kuala ni. Punya orang Melayu nak kena ulama tu. Sampai pun nama nak Abu Hanifah. Terkejut, oh ya ada monipah kat Kuala. Kita duk ngaji fiqh mazhab lah pun, ada monipah di Kuala. Tak ada monipah sampai Kuala. Perak tak ada. Bangla jual kapek je budak Islam. Saya sembang antara satu Arab dia main candan, dia kata, dia heran macam mana Islam sampai ke Malaysia, katanya. Awak apa sembang dalam perdagangan ni? Tak ada perang, tak ada. Dia respect orang Melayu. Tak perlu ada peperangan pun kita terima Islam. Kalau tok nenek kita dulu boleh jaga Islam dengan cantik, dengan ukhuwah yang cantik, mendaulatkan Islam sampai bina empire, menyebarkan Islam ke seluruh negeri pucuk. Satu. Yang kedua yang saya bangga dengan orang Melayu, Kak. Walaupun kita pernah dijajah, ya kita ada kesilapan sebab jatuh Empire Melaka, jatuh kerajaan Perak pada Inggeris dan sebagainya. Tapi satu benda yang saya bangga lagi, walaupun 400 tahun lebih kita dijajah, ada dengar Melayu murtad? Kak ada dengar? Kau lah belah-belah Kuala ni ke, belah Beluru ni ke, ada dengar? Ni dulu kampung ni Islam ni, sekarang ni jadi Cina. Ada dengar? Ada dengar? Sekarang ni Islam, sekarang jadi komunis. Ada? Tak ada dengar. 400 tahun lebih kita dijajah. Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, komunis. Orang Melayu tetap dengan akidah dia, tetap dengan syariat dia. Yang paling cantik, paling seronok tu kok, kita terima mazhab Asy'ari, kita terima mazhab Syafi'i daripada zaman Melaka sampai hari ni. Sampai hari ni. Undang Tubuh Negeri Perak pun jelas benda tu. Nak jadi MB mesti Melayu, mesti mazhab Syafi'i, mesti ahli sunnah wal jamaah. Syiah tak boleh. Itu yang ya ahlul tak nak jadi MB Perak tu, kan? Tidak itu, ya ahlul lah MB Perak itu, kan? Mana orang buat dah betul dah tu. Tak berubah. Cuma saya agak sedih sejak dah ada orang Melayu yang pertikaikan Quran. Dah ada orang Melayu yang mempertikaikan sunnah. Ada anak Melayu yang dah berani pijak Quran. Dah ada anak Melayu yang pertikaikan kiamat. Ada soalan sampai dengan saya. Tanya kiamat ni logik ke tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana silapnya? Sebab saya nampak satu. Bila kita ghalib, bila kita ghaflah, bila kita lalai dengan dunia. Bukan masuk lalai dunia nak kita jangan tinggal terus. Tak, salah tu. Saya selalu sebut benda tu. Niaga, silakan. Jadi jutawan, silakan. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak Tok Imam bawa Mercedes? Tok Imam Mercedes ada. Saya kata silakan. Saya kata sunat pakai kereta paling cantik datang masjid. Pakai baju yang paling cantik datang masjid. Cuba datang masjid tu Mercedes, BMW. Kalau ada Porsche, pakailah Porsche. Ni pergi masjid nak gerak buruk. Pakai baju buruk. Pergi danduk, bawa Mercedes, tak betul. Tunjukkan Islam tegak. Sebab sejarah Empire Islam dulu, kenapa umat Islam boleh tegak di dunia ni? Kenapa Empire Islam boleh tegak di dunia? Sebab orang Islam pegang dunia di tangannya, bukan di hatinya. Hari ni umat Islam pegang dunia di hatinya, tidak di tangannya. Dia cita-cita nak dapat, dia tak dapat. Tuhan takkan bagi. Kena faham benda tu. Pelik bin ajaib, tapi itulah yang berlaku.
Kenapa Mesir boleh bergaduh dengan Sudan? Kenapa Saudi boleh bergaduh dengan Yaman? Kenapa Jordan dengan Lebanon tak ngam? Kenapa Lebanon dengan Syria tak ngam? Syria sama Syria tak ngam. Punca dia satu. Hambat dunia. Banyak lagi saya nak sebut. Tapi masa. Satu yang saya minta. Betulkan balik niat kita. Tanamkan pada diri kita cinta pada Allah dan agama. Sunnah Rasul. SAW. InsyaAllah. Tuhan akan bagi jalan. Tuhan akan bagi jalan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat ni bukan untuk tempik kat dinding. Orang Melayu ambil ayat tu tempik kat dinding. Macam apa hala untuk raya? Astaghfirullahalazim. Orang Melayu sampai di ayat Quran untuk hala untuk raya. Jumpa ustaz pun pasal nak untuk raya. Kalau sihat tak jumpa ustaz. Kalau sihat tak buka Quran. Kalau sihat tak tanya ulama. Sakit baru cari tok guru. Ni masalah. Ni masalah. Ayat tu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ulama kata ayat tu 1000 dinar. Bukan masuk 1000 dinar tu baca terdapat 1000 dinar. Ayat tu sangat tinggi kualiti dia. Kalau kita faham sungguh-sungguh. Kalau kita praktik sungguh-sungguh. Sebab ada orang tanya saya soalan. Last. Ustaz, adakah harapan Islam akan gemilang semula? Maksudnya ada empire, ada khalifah. Saya kata yes. Harapan ada. Macam mana ustaz? Saya fikir jenuh nak pecah kepala dah mikir. Macam tak ada harapan buat gaya. Dengan perpecahan etnik, perpecahan mazhab, perpecahan pemikiran ideologi, politik. Macam tak ada harapan. Saya kata ada. Mudah ya. Terkejut kawan tu. Mudah. Saya fikir pekah kepala ustaz kata mudah. Senang je. Apa dia? Bila umat Islam hanya cintakan Allah. Hanya cintakan Rasul. Masa tu Islam akan kembali naik. Kalau hari-hari Pak Imam pun sembang pasal kereta je. Pak Lebai pun sembang pasal mak janda sebelah je. Kalau Ustaz pun sembang pasal tayar kereta je. Orang lain sembang apa? Sebab tu saya cakap orang marah lah. Tapi tu lah hakikat. Kalau ustaz pun sembang bab dunia je, tak salah. Pergi nak beli kereta, belilah. Tapi duk sembang bab itu je. Dah beli kereta, sembang lagi bab kereta. Bukan salah makan. Makanlah. Ni baru lepas suap tengah hari ni. Dah lauk dah 3 lauk gulai. Kalau lah ada sambal. La ilah. Saya tegur rumah saya sendiri, saya tegur. Ada sekali tu tengah adalah lauk lebih kurang biasa-biasa ya. Saya makan tak milih, tengok badan lah, apa pun sapu insya-Allah. Jadi orang rumah saya masak-masak dia sembang. Kalau lah ada menikah sedap, saya kata yang cukup apa yang ada. Nikmati apa yang Tuhan bagi. Jangan fikir apa yang tak ada. Bila fikir apa yang tak ada, kita takkan pernah puas hati dengan nikmat Allah Taala bagi. Ada abang haji kita tu kak, boleh lah. Abang haji kita tu dah tak apa nak handsome, borai pula, kaya tak apa nak kaya. Jadilah ada juga abang haji. Kan? Ada orang sebelah tu dah janda 10 tahun dah. Apa satu ada orang nampak lelaki handsome, orang lain pula nak lelaki dia. Kan? Itu dah macam-macam. Syukur dengan apa yang ada. Yang penting kita kerja kita pagi petang siang malam tumpukan macam mana nak baiki ummah. Macam mana nak selesaikan masalah kejahilan. Macam mana nak selesaikan masalah hukum Islam ekonomi ni. Dengan sendirinya, benda yang tak ada faedah akan keluar pada hati kita. Itu yang saya minta. Tuan-tuan duduk dalam pakat ni, Alhamdulillah. Kan? Saya pun bangga tu Ustaz Jamal kawan saya. Pernah duduk satu pejabat sekali. Saya pun buah juga tanya Ustaz Jamal tu. Jenuh juga kena tarbiyah dengan dia tu di Mesir tu kan. Kita merepek juga. Ustaz Jamal ada. Buah Ustaz Raih ni nampak sekarang ni pakai piyah dulu jangan haroi. Tahulah dia spesies itu macam mana. Tapi alhamdulillah. Ya. Berkat kawan-kawan kita tarbiyah. Ya, dalam dunia ni kak yang paling susah tarbiyah orang. Bela kambing senang, bela itik senang.
bela orang paling payah. Sebab apa? Nak satukan hati manusia. Sebab masing-masing ada hati, masing-masing ada perasaan, masing-masing ada otak, masing-masing ada pemikiran. Nak satukan itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan cintakan Allah dan Rasul. Jadi saya minta sesungguh supaya kita sembang-sembang pagi ini dapat manfaat, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Islam akan kembali berdaulat dalam dunia ini, di negara kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.